Malaysia. Hi guys, I'm Era Fazura. Untuk episod hasil rahsia kali itu, kami berada di Buku Permata Campsite. Dekat sini, apa yang best guys tu? Stay tuned. Now we all out, yeah. Running round, number one, we all out, yeah. Running round, batu kawan, we all out, yeah. Running round, somebody, and we all out, yeah. Now we all out, yeah. Running round, lontong baru, we all out, yeah. Abang Muhammad Hafizan bin Tambi. Okey, berasal memang daripada kampung tu lah. Abang memang daripada kecil membesar di situ lah. Memang orang kampung tu. Dan abang adalah pemilik untuk campsite tu lah. Permata Pugu Campsite namanya. Okey. So kita tahu, ramai orang dah tahu tempat kita tu, Permata Pugu Campsite. So boleh kita ceritalah latar belakang dan sejarah. Macam mana tercetusnya idea kita mau buka campsite tu? Okey. Campsite tu. Idea tu sebenarnya abang kecil tu, abang suka berangan tu. Abang kecil tu, bila rumah abang di darat aja. Bila masa-masa kecil, bila siap ada kerja, abang akan turun ke laut. Abang suka melukis di pasir. Okey. Melukis impian, apa impian kita nak. Dan lepas bila dah membesar sikit, bila dah ada jalan, untuk jadi antara impian mak abang, impian isteri abang juga lah. Tidak mau ada sikit tempat yang boleh orang datang, berkunjung. Jadi daripada sia asalnya lah, tercetus rasa mikir apa nak dipolah. Yang benda yang memerlukan modal terlalu besar lah waktu ya. Jadi bila fikir macam ni, ialah abang lalu mula campsite. Sebab campsite tu macam kita mula bangunan, idea modalnya terlalu besar macam untuk permulaan lah. Okay. Daripada sia lah, sebenarnya abang campsite bukan permulaannya lah. Impian yang sebelumnya ya, adalah abang buka homestay tu. Homestay Atan. Ia sebenarnya adalah permulaan abang menceburi bidang pelancongan tu lah. Homestay adalah permulaannya. Waktu yang memang susah gila, ada dapat buka dua homestay lah di Sematan. Dan bermula daripada modal saya lah, tambah sikit-sikit baru dapat membuka yang campsite tu lah. Yang waktu tu kita ada yang minta nampak yang dekat depan ya adalah kabin lah. Tu antara yang jadi kegemaran orang yang datang sebenarnya. Kabin ada 2 unit dan kita ada terowong gergasi. Kita ada kemah kuning dan kita ada bilik inap lah. Abang lunggahnya bilik inap lah. Jadi ada sebenarnya banyak. Ada 4 jenis sajalah. Ada 4 jenis. Kabin tu sebelumnya nak cerita sikit lah. Kabin tu sebenarnya pun daripada idea abang pun. Nak desainnya, semua desain diimpun. Nak ikat molah semua diimpun lah. Okay. Di dalam kabin tu ada 3 igek tilam saiz queen kita sediakan dalamnya. Dan ada 2 igek kipas lah. Untuk kemah terowong gergasi ataupun selalu tidak nunggah Big Giant Tunnel lah. Terowong gergasi yang ia pun sama, dalamnya ada 2 igek ada 3 tilam queen, ada kipas dan ada soket dekat depannya. Sama juga dengan kemah kuning. Kemah kuning tu untuk 2 ke 3 orang macam ni lah. Okey, dalamnya ada 2 igek tilam kecil, ada ada selimut dan ada bantal lah macam biasalah. Dan yang last kali yang paling baru yang baru dipolah tu, sebab abang lihat orang yang datang ramai orang suka pantai, tapi semesti semua orang yang suka pantai suka camping dik. Okey. Jadi ada orang yang mau nak pergi ke pantai tapi yang cari yang selesa sikit. Jadi abang tambah ada 3 unit yang baru tu. Abang lunggahnya bilik inap lah. Okey. Dalamnya kira serba lengkap lah. Ada berekon, ada bilik mandinya pun. Yang kabin tu kabin, terowong, kemah terowong.
kemah kuning tu bilik mandinya kena berkongsi di luar lah. Kita sediakan ada beberapa bilik mandi di luar lah. Tapi untuk yang lebih selesa yang bilik inap ada yang 3 unitnya. Di dalamnya ada selain daripadanya berhawa dingin ada TV, ada dapur mini. Yalah, bukan ada orang nyamuk dengan bunyi laut, tapi nyamuk diam di bilik. Betul. So macam kini tu musim COVID lah, kita kena ada masalah ya. Apa antara cabaran kita? Mau nak cerita masalah COVID lah, memang terkesan lah. Memang sangat terkesan, terutama industri pelancongan lah, khususnya di Lunduk tu lah. Bukan tempat abang aja. Yang waktu PKP hampir semua tempat terpaksa ditutup lah, termasuklah tempat abang. Waktu mungkin dalam 3 bulan memang orang dah memang ada income lah, memang sangat terkesan. Tapi kita kena percaya rezeki daripada Allah. Okey. Alhamdulillah ada juga waktu COVID ada juga bantuan untuk syarikat-syarikat yang kecil tu, usahawan-usahawan kecil tu. Ada juga duit bantuan oleh kerajaan lah untuk tempoh yang PKP lah. Alhamdulillah lah. Okey, situ selain yang daripada sunrise-nya tadi yang pada tadi lah, sunset-nya. Situ juga di tepi tu juga bila air surut ada sikit akan nampak yang seolah macam cermin tau. Dekat pasir tu akan macam cermin. Jernih. Orang nyebutnya sky mirror lah. Artinya bila kita ambil gambar kita ambil gambar, bayang-bayang kita memang nampak clear. Dia dekat pasir dekat pasir tapi nya macam cermin. Pasir jadi macam cermin. Jadi bila kita ambil gambar seolah-olah kita berdiri di atas cermin. Yang ada 4 buah yang macam pada abang tadi, yang tu abang unggah yang kemah kuning sebabnya warna kuning. Okey, yang tu yang boleh muat untuk 2 ke 3 orang dewasa lah. Dalam tu ada abang sediakan ada tilam, selimut dengan bantal sekali. Lepas tu ada sikit kipas lah. Dan di kat luarnya pun ada sikit soket lah. Jadi senang nak cas telefon ke apa nak. Dan diletak abang di atas tu kanopi supaya orang yang berkemah tu walaupun yang berkemah tapi abang buat orang yang selesa. Kemah tu meningkah tengah panas ni leput orang dapat diam dalamnya. Apa perasaan abang bila sampai first time dekat situ? Rasanya release tension, rasa begitu. Kita bila seminggu kita kerja kan, and then tiba-tiba kita datang kemari, kita rasa macam terlepas semuanya beban tugas-tugas kita tuh. So kita rasa macam baguslah untuk kita yang macam kita nak keluar daripada satu dunia kita tuh, dunia kita yang rutin bekerja tuh, kita nak keluar cepat. Saya rasa di sini ada tempat. Dengan cerita kita ada ladang kelulut juga nak. Okey. Biasanya pengunjung boleh datang ke sana kan? Okey. Cerita tentang ternak kelulut sebelumnya untuk makluman kita juga, abang dah mula ternakkan kelulut tu lebih kurang 5 tahun lah. Lebih kurang 5 tahun dan ada 2 tempat lah. Satu tempatnya di Seratok dan situ ada satu tempat lagi lah. Untuk ternakan kelulut tu bagi pengunjung yang datang ke campsite, dikenakan apa sebarang bayaran lah untuk pergi ke taman kelulut lah. Sida boleh lihat macam ni madu diambil, macam ni kelulut tu pun nyampun nyampun kehidupan kelulut dia lah. Untuk masa tu abang ada lebih kurang dalam 120 log lah yang ada lah, dengan bulanan purata lah, pengeluaran madu lebih kurang dalam 20 ke 30 kilo lah. Okey. Mu nak cerita sebenarnya, mu nak kisah sedih kita berjuang lah bagi abang untuk sikit perjuangan lah. Sebenarnya ada 2-3 kisah lah yang abang saya akan lupa walaupun dah rasanya sampai di tahap tu. Waktu nak mula dulu, abang masih ingat sampai ke tu. Ada sekali bila kan abang cerita homestay tu nak. Waktu abang nak mula homestay bila modal dah cukup, biasalah kita tu cukup modal nak. Bila modal dah cukup, abang ambil yang katil dekat rumah abang pun tu, yang katil yang pakai tidur dekat rumah Abang buka katil
abang buka almari, abang bawa ke homestay. Sebab memang dah modal kurang waktu mula nak buka. Janji hati kuat nak buka, tapi dah cukup modal. Jadi korban dengan katil dekat rumah. Jadi tidur dekat lantai di rumah, sampai tidur dekat lantai. Semua katil dah semua dah dibuka dan abang bawa ke homestay lah waktu yang waktu yang duit dah habis abang ada RM30 je. Abang ingat dalam poket ada RM30 je. Waktu yang untuknya abang bawa bekal daripada rumah. Janji duit RM30 dapat pakai isi minyak. Ya antara pengalaman lah, pengalaman lah. Pengalaman yang abang memang siapa lupa lah. Memang rasa susah gila. Abang sampai nangis seorang dalam kereta. Tapi abang fikir, abang berazam, abang percaya kesedihan itu akan jadi kebahagiaan untuk esok-esok. Abang genggam nak impian abang. Abang genggam impian abang. Abang percaya abang boleh berjaya satu hari lah. Nasihat untuk siapa juga yang nak menceburi bidang perniagaan, nak menceburi bidang keusahawanan, sekira apa-apa dalam bidang apa pun lah. Bagi abang, tapi abang bagi diri abang pun waktu tu abang tu silah berjaya gila masih. Tapi alhamdulillah abang start daripada zero nak. Dan abang dah rasa hasilnya waktu tu. Jadi nak kata berjaya, rasanya banyak lagi yang lebih berjaya di luar nun. Tapi abang cuma nak berkongsi semangat lah, berkongsi apa yang abang dah rasa. Bagi abang paling penting bila kita ada impian, kita kena pegang kuat-kuat impian kita. Walau tumbang sekalipun, kita kena bangkit. Abang suka sikit istilah yang ada. Tumbang ya biasa, rebah ya biasa. Tapi bangkit daripada rebah ya yang luar biasa. Budak kampung, budak baik, mana wang kita tarik jika mereka buat kita tak kesembang baik. Tak kena sedih, buat lagi. Kerja pagi, bertemu pagi. Jalan terkendala mampu tersasa, jadi jangan cuba kami ini. Hidup dah mati, biar kenal real bro. Tak ganggu biar nasi yang lain, yeah. Deal atas deal, kita tak kena yang cuba nak bersaing, yeah. Sabu habis,